A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada tengah hari ini? Alhamdulillah, hari ni kita bersiaran lagi Tapi hari ni special sikit sebab malam ni kita akan dengar pengumuman 1 Zulhijjah bila. Lepas tu kita boleh tahulah hari raya Aidiladha akan mula bila. Sebab ramai berjangkakan yang kita ni akan enjak 1 hari lah daripada takwim, memandangkan pada hari raya baru ni kita awal kan. Enjak 1 hari, enjak awal sehari lah. Sebab hari raya baru ni kita awal 1 hari kan. Tapi sebenarnya Datuk Mufti dia dah jawab dah, Datuk Mufti Wilayah dah jawab bahawasanya setakat ini masih kekal lagi lah dengan takwim yang asal. Sehinggalah pemakluman malam ni. Sebab kok mana pun untuk menentukan tarikh bulan-bulan masuk ni, dia kena berdasarkan, kalau di Malaysia ni ru'yah lah, kita tengok bulan tu bila dicerap tu nampak ke tak nampak. So hari ni orang buat pencerapan lah. So malam ni kita akan tahu sama ada esok bermula 1 Zulhijjah ataupun tidak. Tapi pasal apa yang kita prihatin sangat dengan 1 Zulhijjah ni? Kerana inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggulah oleh orang Islam Kerana dalamnya ada banyak pahala-pahala, ada peluang-peluang yang Allah sediakan kepada kita lah. Dan sebenarnya kalau kita tengok, kita ada 2 perayaan besar lah bagi orang Islam. Pertama Aidilfitri, yang kedua adalah Aidiladha. Ini 2 perayaan yang paling besar bagi orang Islam. Yang lain tu tidak sama fadilat dia, kehebatannya, keberkatannya kan, dengan 2 hari raya ini. Dan kalau kita tengok untuk raya Aidiladha, kita puasa 30 hari lah. Maknanya bulan Ramadan penuh untuk kita menyambut bulan hari raya Aidilfitri. Ustaz Said pun ada. Ustaz Said duduk mana ni Ustaz Said? Sihat ke tak? Okey, baiklah. Dan untuk bulan Zulhijjah ni pula, kita nak sambut hari raya Aidiladha ni. Maknanya daripada hari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, macam-macam lah amalan yang kita dianjurkan buat untuk menyambut 10 Zulhijjah tu. Dan 10 Zulhijjah kita tahulah dia berkaitan bukan setakat kita kata amalan ibadat personal ataupun nafsiyah, tetapi dia juga dikaitkan dengan ibadat maliyah. Satu iaitu ibadat berkaitan dengan kewangan. Lepas tu yang kedua, dia berkaitan juga dengan ibadat kemasyarakatan. Apa dia? Ibadat maliyah. Sebab kalau bagi yang mampu ketika ni lah, kita ni disuruh untuk buat haji. Kalau orang kampung kat dia kata naik haji lah, walaupun sekali seumur hidup tu kita wajib buat lah, dan kita kena azam. Dan untuk mengumpulkan duit pergi haji tu, kadang-kadang kalau orang tua dulu tu dia ambil the whole tahun kehidupan dia tu, memang dia fokus betul-betul untuk kumpulkan duit nak pergi buat haji. Sebab dia berkaitan juga dengan pengorbanan ataupun ibadat berbentuk kewangan. Sebab nak pergi tu memanglah dia memakan belanja yang besar. Kalau zaman dulu lagilah naik kapal. Saya ingat ayah saya naik kapal sampai 3 bulan. Siap kena ribut lagi. Lepas tu duduk kat sana tu nak bergerak daripada satu part. Kalau sekarang dia dah ada macam ERL, laju macam tu kan. Tapi kalau dulu naik unta, kalau apa suami saya duk cerita, teruk sangat ni, sampaikan kena rompak dekat Badui, nak bergerak daripada Jeddah kan ke Madinah, ke Mekah. Air tu kena curi dulu-dulu, nak ceritanya susah tu. Jadi kesusahan dulu sampai sekarang pun sebenarnya lebih kurang. Sekarang pun bukan mudah kita nak pergi buat haji ni kan. Iaitu kita ni kumpulkan duit, sekurang-kurangnya kena ada lah dalam tangan 20,000, 25,000. Kalau furoda tu 40,000 lebih. So bukan mudah. Itu kita nak bawa pergi, yang kita nak tinggal belanja kat rumah dengan pekerjaan dan sebagainya. So sebab tu berkaitan dengan ibadat maliyah juga. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok Aidiladha ni juga, dia ada ibadat berkaitan dengan kemasyarakatan. Pasal apa? Kita juga sunat, kalau dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkad untuk kita berkorban lah. Kan? Bila masuk 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik tu, kita disunatkan untuk berkorban.
Berkorban ni maknanya bukan kita lepaskan, maksudnya tanggungjawab macam tu. Korban je lah, tak apalah, ikut dia lah. Yang penting kita berkorban. Pilihlah yang mana kita rasa paling ekonomi, kita hantarlah kat situ, bukan. Tapi berkorban ni maknanya bila kita korban, kita ni sebenarnya mempersembahkan ibadat yang terbaik kepada Allah SWT. Tanda kesyukuran kita terhadap Allah SWT, kan. Lepas tu kalau kita tengok dia dikaitkan dengan apa dia? Fasalli li rabbika wanhar, kan. Maksudnya kita solat kepada Allah SWT, lepas tu kita sembah Allah, lepas tu kita berkorban kerana Allah SWT. Sebab tu korban ni kalau mazhab Syafi'i dia sunat muakkad, kalau mazhab lain tu dia wajib. Kalau kita tengok Hanafi tu wajib. Kalau tengok macam orang Bangladesh yang ada kat Malaysia, orang Pakistan yang ada kat Malaysia, dia orang kalau kita perasan dia akan cari lembu yang besar-besar, gemuk-gemuk, lepas tu dia orang akan korban, make sure korban. Sebab bagi dia orang korban ni adalah wajib bagi orang Islam. Jadi kalau kita lagilah kita kejar pahala-pahala macam ni, sebab kita memang, orang kata apa dia, kita ni mencari keberkatan daripada Allah SWT, mencari keredaan daripada Allah SWT. Jadi sebab itulah kita tunggu-tunggulah kedatangan 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah ini. Okey, sebenarnya hari ni Waalaikumsalam Pak Long. Siapa ada lagi? Rashid Redha. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita semak sikit lah. Jom kita semak bersama-sama. Sebab saya pun kadang-kadang bila kita kan sekali setahun kita lalu ni, ada benda-benda yang kita lupa, kan. Jadi lebih baiklah kita semak satu persatu supaya macam mana kita bersedia untuk masuk Ramadan. So kita bersedia jugalah untuk masuk bulan Zulhijjah dan juga hari raya Aidil Adha. Lagipun hari raya Aidil Adha ni saya lupa sebut tadi, dia berkaitan juga dengan ibadat kemasyarakatan. Sebab bila kita korban, kita ni 1/3 tu kalau boleh kita agihkan juga kepada fakir dan miskin. Ustazah masih remember saya bersama Ustaz Rusdi Al-Jauhari. Ya Pak Long ni bang, Pak Long dengan Ustaz Rusdi. Pak Long, tahun ni kita nak raya dekat Patani hari kedua, sebab nak menguruskan korban-korban. Lagipun dah 2 tahun dah tak boleh masuk Patani. Okey, sebelum saya lupa, jom kita semak, sebab masa ni sekejap je ni, 6 amalan sunnah yang wajib lah kita tak tinggal kalau boleh pada bulan Zulhijjah mengikut kemampuan kita. Pertama, puasa, kan. Daripada 1 hingga 9 Zulhijjah kita digalakkan untuk memperbanyakkan puasa. Dan 9 Zulhijjah tu kalau boleh kita kena puasa lah, sebab dia adalah hari wukuf kita panggil, kan. Betul tak bang? Hari wukuf ni maknanya di dekat tanah Mekah sana orang berwukuf, dan kita di Malaysia kita sambut juga dengan cara kita berpuasa dan banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bertahmid, banyak bertahlil pada 9 Zulhijjah. Kalau tahun lepas program saya pun penuh. Kalau pagi, kalau tahun lepas sebab kita online, tahun lepas pagi tu kita buat hari wukuf secara maya bersama kanak-kanak. Tahun ni pun kita akan buat juga. So mana yang kanak-kanak, anak-anak boleh join kita punya program secara maya, iaitu peringatan hari wukuf. Untuk kanak-kanak semua kena pakai pakaian putih. Nantikanlah poster daripada kami, ni khas untuk kanak-kanak. Kalau untuk dewasa, memandangkan tahun ini kita tidak lagi pandemik, so kalau di Kelantan kita memang buat sambutan hari wukuf di setiap kawasan dan parlimen. Semua pakai putih, semua pergi ikut parlimen masing-masing. Macam saya Pekala Cepa, ada yang Kota Baru, ada yang Macang, ada yang Jeli. So siapa kalau kat Kelantan yang duduk kat Kelantan tu, tolong pergi sambutan hari wukuf ikut kawasan masing-masing. Pakai pakaian putih semua, pergi ramai-ramai. Jadi kita sambut hari wukuf macam kita dengar orang baca khutbah dekat pada Arafah. Tapi kalau pergi himpunan ni, dengar juga khutbah beramai-ramai mengingati Allah SWT. Best kan? Best. Jadi yang kanak-kanak join secara maya, sebab kanak-kanak dia nak pergi dengan mak bapak susah lah. So dia join secara maya. So kita nak bagi dia rasa macam mana suasana kat Arafah. Dan petang tu saya akan baca doa secara live beramai-ramai macam tahun lepas juga. InsyaAllah bermula pukul 5. Kita akan buat zikir, istighfar, semualah. Tapi tahun ni kita buat audio. Kan? Nantikanlah. Okay, so kita buat sama-sama. So especially 9 Zulhijjah ni kita jangan tinggal lah. Kita buat bersungguh-sungguh. Macam kita bersungguh-sungguh juga pada bulan Ramadan.
Okey. Dan kalau boleh, kalau katalah Ustazah, boleh tak saya nak puasa 1 hingga 9 direct? Sebenarnya dia ada khilaf lah di kalangan ulama, tetapi ada di kalangan sahabat-sahabat yang melaksanakan puasa 9 hari. Ada bukan kata tak ada. Seperti Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah. Mereka ni puasa, mereka faham kepada hadis-hadis yang ada tu dan amalan-amalan. Tapi kalau kita tengok secara umumnya kita sebut menggalakkanlah untuk puasa daripada 1 9. Tapi ada sahabat oleh kata dia kata galakkan, dia ambil semua 1 sampai 9. Jadi biasanya kalau kita dulu orang tua ataupun orang yang memang kematian suami ke, dia orang akan puasa direct lah. Macam yang orang rajin puasa 3 bulan direct, Rejab, Syakban, Ramadan. Kalau ikut asal tu adalah memperbanyakkan puasa pada 3 bulan. Ya Ramadan tu wajib lah. Yang 2 bulan tu perbanyakkan puasa. Tapi kalau orang tua-tua, dia orang pun orang kata nak ambil, nak cari pahala je, so dia puasa direct. So ada sahabat, tak salah siapa yang nak puasa direct 1 hingga 9 pun tak ada masalah. Jangan duk bergaduh-gaduh. Yang penting ada sahabat buat lah. Yang kedua, jangan lupa takbir, tahmid, tahlil. Apa dia tu? Kita kena banyakkan takbir. Takbir ni tasbih, takbir Allahu Akbar, Subhanallah. Lepas tu kita minta ampunlah juga dengan Allah SWT. Istighfar banyak-banyak kepada Allah SWT. Subhanallah, Subhanallah pun kita kena buat. Semua tu kalau boleh jadikan sebagai amalan pada hari kedua. Dan jangan kita saja buat. Kita telefon dekat anak-anak kita, saudara mara kita, kata hari ni bermula 1 Zulhijjah, jom buat sama-sama jangan lupa pesan kat cucu-cucu masing-masing. Itulah peranan kita sebagai orang tua, ibu induk, bapa induk dalam keluarga. Seterusnya yang ketiga, kalau kita ni alhamdulillah ada rezeki dapat panggilan, maka menunaikan haji. Ustaz Said dia memang akan pergi haji tahun ni lah. Buat haji dan umrah tu jangan lupa. Bagi yang mampu macam saya tak Allah tak panggil lagi, tak seru lagi tahun ni. Tapi manalah tahu last minute kan. Tapi nampaknya mungkin tahun depan pula lah saya cuba lagi. Yang keempat, banyakkan amalan soleh 1 hingga 9 Zulhijjah ini. Iaitu apa dia? Seperti solat fardu memang kita fokus betul. Solat sunat tu jangan lupa. Rawatib semua jangan lupa. Lepas tu sedekah. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh kan. Sedekah pada bulan Ramadan, yang ni pun kena sedekah. Nanti kita nak sedekah korban tu, sedekah korban lagi. Ni kita sedekah juga pada bulan Ramadan. Carilah mana anak yatim, mana orang susah, mana ibu tunggal, mana ustaz-ustaz yang perlukan sedekah kan. Sedekahkan. Kalau ada wakaf tu kita wakafkan. Banyakkan buat amalan-amalan soleh dan sunat. Moga-moga keberkatan ni Allah bagi kat kita. Dah kalau kita ada masalah, Allah mudahkan urusan kita. Kalau kita ni tengah tension dan serabut pun, Allah bagi jalan kat kita, bagi solusi. Kalau kita tengah stres-stres melampau pun, Allah bantu kita. Kalau kita ni tengah menghadapi isu dengan anak-anak, Allah mudahkanlah hati anak-anak kita. Macam tu. So kita guna ni peluang ni 9 hari ni. Tak banyak lagi baca Quran, jangan lupa. Tak boleh nak perhabis 30 juzuk macam bulan Ramadan. Tak apa, banyak-banyakkan. Kalau nak buat baca ramai-ramai ustazah kawan-kawan, boleh. Lepas tu Pak Long kata lagi betul, dakwah amal ma'ruf nahi munkar, dakwah melalui medsos, dakwah melalui fizikal. Jadikan masjid itu sebagai tempat destinasi kita. Kalau kita rajin duk melancur, cari me time untuk release tension macam-macam tempat, jadikan masjid juga sebagai tempat untuk kita bersama-sama dengan ahli keluarga. Kalau saya lah, tempat melancong, tempat terapi, tempat relax adalah kat masjid. Yang kelima, jangan lupa, jangan sesekali kita ni lalu bulan Aidiladha, hari raya Aidiladha tanpa berkorban. Siapa yang tak korban lagi, siapa yang tak daftar korban lagi, segera daftar korban. Saya masih buka lagi dekat Patani. Kedah dah tutup dekat Sabah kita ada lagi sikit. Kelantan kita ada lagi. Siapa nak tu segera. Kambing pun kita buka untuk orang yang nak akikah. Pagi tadi orang tanya, ustazah kita nak akikah, saya nak sebut, kalau akikah terutama bulan korban ni boleh dapat sekaligus pahala. Akikah campur dengan korban. Dan dia tanya tadilah berapa, lelaki sunatnya 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. 1 bahagian. So kalau pagi tadi yang ditanya tu
dia ada anak 2 perempuan, 1 lelaki. So 4 bahagian. Tapi kalau tak mampu 3 bahagian pun tak apa dah dulu. Tapi saya nak sebutkan, bila kita korban, kita carilah yang betul-betul efisien, yang boleh sampai. Kan? Kita ada banyak lah yang ditawarkan. Kalau saya memang buat kat Kelantan dan agihkan kepada asnaf. Dan kita ada SOP. Tahun ni kita buat SOP tegas betul-betul lah. Kita tak nak orang main-main kan dengan daging orang ni. Dan tahun lepas pun kita memang check betul-betul lah PIC. Tahun ni kita tegaskan lagi lah. Dia 1 kilo untuk 1 asnaf. Dan kita, kalau korban ni, dia sunat bagi mentah. Dia tak sama dengan akikah. Tapi kalau siapa yang akikah tu, kita akan akikah dan kita akan masak. Bagi juga dekat orang kampung dan asnaf. Dan kita ada data asnaf yang lengkap. Kalau di Patani pula, kita bagi melalui kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh pondok-pondok setempat. Kita bersama dengan Persatuan Pondok Wilayah Selatan Thailand. Okey, jangan lupa siapa tak korban lagi, cepat daftar segera. Korban jangan biarkan. Kalau dah korban 1 bahagian, kita mampu korban 2 bahagian. Kalau mampu korban 3 bahagian. Kalau mampu korban seekor. Tapi kalau tak mampu, at least lah 1 family tu biar 1 bahagian korban. Sebab kalau 1 family korban, jadi yang ahli keluarga yang lain pun dapat pahala juga. Kalau ada duit lebih, bagi duit kat saya tu, saya pergi cari asnaf yang tak pernah korban. Ramai asnaf tak pernah korban, tapi dia orang ni jenis kaki masjid, orang kata orang yang amilin, orang yang bagus, tak pernah rasa korban. Tu saya pernah buat jadi bagi kat dia. Jadi tuan pun dapat pahala korban, dia pun yang tak pernah berkorban dapat korban. Tuan pun dapat pahala berganda sebab bantu orang yang tak pernah rasa korban seumur hidup. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah orang yang tak pernah korban ni, sedih sungguh. Sebab dia nak korban tapi tak mampu. Kita ni mampu berkorban tapi buat-buat tak mampu. Kenapa saya kata buat-buat? Mampu. Beli barangan untuk kesenangan kita boleh. Kita boleh kumpul duit. Nak beli apa tu? Thermomix. Saya tak berani nak beli tu. Kalau perempuan sanggup ni kumpul duit, nak beli Nosa lah, nak beli striker yang laju lah, nak beli tu lah. Kenapa kita tak sanggup nak kumpul duit untuk korban? Okey. Yang keenam, jangan lupa bertaubat dan beristighfar. Sebab tu kalau saya tu pada 9 Zulhijjah, jom bersama-sama dengan kami lah dekat Ikhtiar Ihsan Camp ni. Kita akan buat secara live, baca doa beramai-ramai pukul 5 petang. Kita minta betul-betul lepas asar, munajat kepada Allah SWT, minta Allah ampunkan dosa kita, minta Allah mudahkan urusan kita, minta Allah bantu kita. Sebab kita duduk atas dunia ni, kita tak mampu bergerak walaupun sedikit tanpa bantuan Allah SWT. Kita tak mampu nak cari rezeki, masukkan dalam mulut kita walaupun sekeping biskut tak boleh kalau Allah kata tak boleh. Kan? Macam sekarang kan kita kena minta doa banyak-banyak dengan Allah SWT, munajat betul-betul supaya Allah angkat segala ujian yang datang kepada kita. Habis pandemik, kita pula menghadapi isu influenza sekarang. Kan? Betul tak? Macam saya ni tengah demam lagi ni, tapi kena travel juga kan, demam. Tapi orang kata tak ada selera makan dah. Nak ceritanya bukan tak nak makan, tapi tak ada selera makan. Itu nak kata Allah angkat dah tu nikmat. Aduh, kalau hari biasa sedap je saya makan ni bertambah-tambah. Tapi nak ceritanya Allah angkat. Ada orang tak boleh masuk langsung rezeki-rezeki. Jadi kita mintalah Allah ni angkat daripada kita segala ujian-ujian. Dengan influenzanya, dengan krisis kewangannya, dengan krisis cuaca El Nino-nya, dengan macam-macam lah yang tuan-tuan hadapi. Saya tak boleh nak sebut lah, macam-macam orang mesej pada saya. Macam-macam masalah keluarga lah, masalah anak-anak lah, kan. Samalah dengan diri saya dan suami dan keluarga, semua kita hadapi masalah. Tapi yang paling penting, kita serahkanlah segalanya, tawakal takdir ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa ini antara 6 perkara yang kita jangan lupa ketika masuknya bulan Zulhijjah. Dan bagi siapa yang memang dia dah niat dah nak korban tahun ini, bermula 1 Zulhijjah, disunatkan tak boleh potong kuku, potong bulu-bulu, cukur apa-apalah yang ada dekat badan kita. So siapa yang korban tahun ni, cuba cek siapa korban, saya ke suami contohnya, saya ke anak. Macam kami
Macam saya, kalau bahagian saya tu, saya akan gile-gile anak-anak. Sampailah suami, bahagian suami dia ada gile-gile dia. So macam tahun ni contoh jatuh kat saya. So saya lah yang tak boleh potong kuku. So hari ni sebelum masuk 1 Zulhijjah tu, dah potong kuku siap-siap. Supaya 9 hari tu tak potong kuku. Nak potong bila Ustazah? Potong bila selesai lah semua korban-korban kita. Ni ada orang tanya ni. Apa saya tak, dia tanya tapi saya tak nampak. Ustazah, kalau tak ada cash tapi ada emas, emas tu masuk ke arwah nu sebab nak korban, boleh tak Ustazah? Boleh, dengan syarat dia adalah harta kita lah. Betul tak Lepas tu kita pun mampu sebenarnya untuk ambil balik. Tak ada masalah, boleh. Kan? Sebab dia adalah daripada milik kita juga. Sebab kita tak ada cash tapi kita ada harta. Macam orang dulu dia tak ada cash, lepas tu dia ganti dengan barang ataupun dia pelihara lembu. Satu bahagian dia, 6 lagi dia cari orang lain. Macam-macam kaedah sebenarnya boleh. Kan? Yang penting kita berusaha untuk berkorban, insya-Allah. Okey, jadi itulah kita semak dah 6 perkara yang kita tak boleh tinggal. Pertama, puasa jangan tak tinggal. Kalau boleh, hari wukuf tu jangan tak tinggal. Ajak anak-anak semua buat sekali. Lepas tu yang kedua, takbir, tahmid, tahlil, semua tu zikir wajib. Yang ketiga, kalau ni bagi orang yang duduk kat Mekah, dia tunaikanlah haji dan umrah, masya-Allah. Dan saya pun kadang-kadang saya kirim jugalah doa dekat dia orang. Ni macam tahun ni kakak ipar saya dapat pergi, alhamdulillah. Saya minta kakak ipar saya tu diberkati Allah dan dia tolong doakan juga untuk saya. Seru-seru nama kita kat sana lah yang tak boleh pergi ni kan. Lepas tu yang keempat, jangan lupa amal soleh, terutamanya dakwah tu. Perbuatan kita, kata-kata kita, tak kira lah kat mana-mana, dia adalah dakwah tanpa sedar. Janganlah kita jadikan Zulhijjah kita ni dakwah kepada benda buruk, tapi kita pastikan setiap perbuatan kita ni adalah dakwah kepada perkara-perkara baik. Yang kelima, korban. Siapa yang terlepas korban, jom cek segera, klik link segera dekat saya punya admin tu. Lepas tu yang keenam, bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, reflection is very important lah dalam kita nak menghadapi orang kata kehidupan di dunia ini yang serba mencabar. Wallahu a'lam bisawab. Jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.